Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pensyarah pembimbing saya iaitu Ustaz Muhammad Samsudin bin Jamiran. Seterusnya, rakan-rakan Pai 4 sekalian. Baiklah, pada hari ini kami daripada kumpulan 7 ingin melangsaikan tugasan 3 iaitu pembentangan pengajian akhlak PIMK 3103 dan GKPBB dengan MPU 3122. Jadi tanpa melengahkan masa, mari bersama kami untuk menyaksikan pembentangan kami. Baiklah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk memperkenalkan antara ahli-ahli kumpulan kami, iaitu kumpulan kami terdiri daripada 3 orang jejaka, iaitu saya sendiri iaitu Muhammad Hakimi bin Muhammad Zulkifli, serta sahabat saya yang seterusnya iaitu Ihsanuddin bin Hamdi, dan sahabat yang ketiga saya iaitu Muhammad Hanif bin Zakaria. Jadi jejaka-jejaka inilah yang akan menemani anda untuk melakukan pembentangan pada hari ini. Jadi marilah bersama kami untuk membentangkan tentang tajuk yang akan kami bawa pada hari ini. Menurut anda, jika kita lihat ketiga-tiga gambar ini, siapakah mereka? Ayo kita sama-sama fikirkan. Baiklah, kita masuk kepada pengertian ataupun pendefinisian terhadap penyalahgunaan dadah. Baiklah, penyalahgunaan dadah adalah masalah sosial yang paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara. Jadi masalah ini mula diperkatakan sejak tahun 70-an lagi, sehingga kini malah masih lagi tidak menunjukkan perubahan positif menurut apa yang telah diperkatakan oleh Zulkifli Abdul Razak pada tahun 2004. Dadah merupakan satu ancaman kepada masyarakat, individu, keluarga dan negara. Penglibatan rakyat dengan tidak mengenal usia dan ianya melibatkan semua lapisan masyarakat daripada golongan miskin, kaya, profesional, buruh luar dan sebagainya. Jadi permasalahan dadah ini menjadi ketara sejak tahun 1850-an, yang mana penglibatan jumlah anak muda yang rosak akibat dadah memang menakutkan, sehingga kerajaan telah mengisytiharkan dadah sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Tidak cukup dengan itu, pihak kerajaan melalui majlis fatwa kebangsaan telah mengisytiharkan ataupun telah mengeluarkan fatwa bahawa penyalahgunaan dadah adalah haram dalam Islam yang diisytiharkan pada 15 April 1982. Jadi fatwa ini dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa kali ketiga Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Jadi di sini menunjukkan bahawa penyalahgunaan dadah ini sememangnya menjadi isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kini, yang mana banyaknya kalangan remaja ini telah terlibat dalam penyalahgunaan dadah yang mana akan membinasakan negara. Kita lihat beberapa contoh yang telah kita lihat sebentar tadi tentang gambar-gambar itu. Semuanya orang muda, ataupun semuanya adalah orang yang muda dan mudah terdedah dengan penyalahgunaan dadah. Jadi pada hari ini kita akan menyelesaikan ataupun kita akan membincangkan tentang kupasan isu pada hari ini tentang beberapa perkara yang akan kami cuba bentangkan kepada anda semua. Yang pertamanya kita akan lihat dari segi punca masalah penyalahgunaan dadah. Mengapa golongan muda ini mudah untuk terlibat penyalahgunaan dadah. Yang keduanya adalah kesan akibat daripada penyalahgunaan dadah, yang mana kita akan lihat bagaimanakah impaknya apabila individu itu terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Dan yang terakhirnya adalah yang ketiga, cadangan cara-cara penyelesaian keruntuhan akhlak bagi melahirkan keluarga Malaysia. Jadi di sini yang ketiga ini kita akan lihat bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah keruntuhan akhlak ataupun masalah penyalahgunaan dadah ini supaya negara kita dapat melahirkan keluarga Malaysia yang bahagia sejajar dengan impian kerajaan yang mana telah diputuskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang menggagaskan konsep keluarga Malaysia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Zakaria. Jadi saya akan menyambung perbincangan pada kali ini, sesi ini, iaitu berkenaan penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Dan di dalam punca yang pertama yang kami akan tekankan di sini mempunyai 3 unsur ataupun faktor yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan dadah di dalam konteks pengaruh rakan sebaya.
Jadi yang pertama adalah semangat ingin mencuba sesuatu yang baru. Kerana apa? Kerana sifat semula jadi remaja itu adalah keinginan ataupun perasaan mereka untuk mencuba sesuatu yang baru. Kerana apa? Kerana muda ini mereka mempunyai semangat yang kuat. Dan saya nyatakan juga, kerana apa kami menekankan bahawa antara faktor atau punca yang menyumbang ke arah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja adalah disebabkan semangat ingin tahu. Kerana di dalam satu kajian yang dilakukan oleh Asma Haji Ali, iaitu pada 2006, mengatakan bahawa berdasarkan kajian yang telah dilakukan adalah faktor ingin mencuba sangat tinggi oleh kalangan remaja dalam penyalahgunaan dadah. Kerana di dalam kajian tersebut sebanyaklah 48% daripada pelajar yang terlibat di dalam kancah dadah ini adalah berlandaskan kepada semangat ingin ataupun keinginan mereka untuk mencuba. Okey, jadi menyokong ataupun berlandaskan kepada kajian yang dilakukan oleh Asma Haji Ali ini yang menyatakan bahawa 48% daripada bilangan remaja yang terlibat dengan dadah ini, mereka 48% ini mereka ini terlibat dalam kancah dadah kerana oleh semangat ingin tahu mereka. Kerana apa? Kerana 48% itu bukanlah satu jumlah yang sedikit. Kerana 48% itu hampir menyamai kepada 50%, hampir menyamai kepada separuh daripada populasi responden yang dilakukan. Okey, jadi yang pertama adalah kerana faktor ataupun punca semangat ingin tahu. Kerana apa? Kerana remaja ini semangat ataupun sifat semulajadinya ingin mencuba sesuatu. Tak kiralah dari segi apa pun, dari segi sesuatu perkara yang lasak maupun sesuatu perkara yang sangat diminati dari segi sukan, dan juga tidak lari juga daripada perkara yang negatif seperti dadah, merokok, arak dan sebagainya. Tetapi dalam konteks perbincangan kita pada hari ini adalah pada konteks penyalahgunaan dadah. Okey, itu yang pertama, iaitu pengaruh ataupun semangat ataupun keinginan ingin mencuba sesuatu yang baru adalah sesuatu yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Kemudian kita bergerak pula kepada poin yang kedua, iaitu gerakan dan dorongan oleh rakan sebaya. Kerana apa? Kerana apabila remaja ini kehidupan mereka banyak kepada melibatkan kepada rakan-rakan. Kerana apa? Kerana apabila remaja ini berada di sekolah menengah maupun berada di universiti, mereka lebih banyak masa mereka di sekolah untuk belajar, sama ada di universiti untuk berkuliah, berbanding mereka berada di rumah bersama keluarga. Jadi rakan-rakan juga memainkan satu peranan yang sangat penting untuk mempengaruhi akhlak ataupun peribadi mereka sendiri. Kerana oleh disebabkan itulah saya menyatakan di sini bahawa galakan dan dorongan rakan sebaya ini merupakan salah satu isi ataupun salah satu punca yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah. Kerana apa? Kerana sebagai contoh, seorang rakan mereka di dalam 24 jam mereka banyak meluangkan masa di sekolah bersama rakan. Jadi ke mana rakan mereka pergi, mereka akan pergi. Ke mana rakan mereka makan, mereka akan ikut sekali. Jadi tidak hairanlah jikalau mereka turut mengikuti perkara yang lain yang dilakukan oleh rakan mereka sendiri. Jadi kenapa? Kerana masa mereka bersama rakan itu sangat lama berbanding mereka berada di rumah. Tambahan pula mereka yang belajar di luar negeri, yang jauh daripada pangkuan keluarga, yang mana mereka hanya bergantung harap kepada rakan-rakan mereka berbanding keluarga. Itu adalah isi yang kedua, punca yang kedua. Kita bergerak kepada punca yang ketiga, iaitu takut diperkecilkan oleh rakan lain. Kerana apa? Kerana dalam konteks pengaruh rakan sebaya ini, golongan sasaran mereka, rakan-rakan mereka ini, apabila kita berkawan, mestinya kita ingin kita tidak ingin diperkecilkan atau kita tidak ingin direndah-rendahkan oleh rakan kita. Kerana kita ingin kita juga disanjung oleh rakan-rakan kita. Jadi apa mungkin sekiranya kita lihat kawan kita lakukan satu perkara, kemudian kita tak ingin untuk melakukan satu perkara tersebut. Jadi rakan kita itu akan berkata, kawan ini seharusnya ikut kami, sebab kita ni dah sentiasa bergaul, sentiasa berkawan. Jadi kenapa tak nak mencuba benda ni? Jadi sebab itulah kadang-kadang kita sebagai rakan pun kita kena ambil satu inisiatif, iaitu kita tak perlu melibatkan emosi ataupun kita terlalu beremosi dalam rakan. Dan oleh kerana remaja ini mereka masih baru dalam dunia, jadi mereka baru merasa untuk hidup berdikari. Jadi semestinya mereka mahu disanjung, dan juga mereka ingin dihormati oleh rakan-rakan lain. Jadi mereka takut akan diperkecilkan oleh rakan mereka kerana seperti kamu ini penakut lah, tak nak cuba perkara yang baru lah, kampung. Kerana perkara yang mengecilkan diri mereka, mereka takut untuk mengecewakan hasrat rakan mereka. Jadi takut diperkecilkan oleh rakan lain juga merupakan salah satu faktor kepada menyumbang penyalahgunaan dadah di dalam konteks pengaruh rakan sebaya. Seterusnya kita akan bergerak kepada punca yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hakimi. InsyaAllah saya akan teruskan kepada punca yang kedua untuk penyalahgunaan dadah, iaitu pada tajuk ataupun topik sejarah keluarga dan berasa kesepian. Untuk sejarah keluarga, ia juga adalah menjadi salah satu faktor ataupun punca lah yang membuatkan seseorang remaja itu terdedah kepada ketagihan dadah. Ianya boleh berkembang mengikut genetik melalui keturunan dan sejarah keluarga. Ini contohnya seperti jikalau mengikut sejarah keluarga ataupun melalui keturunannya yang lampau,
juga turut menggunakan dadah ataupun juga turut terlibat dalam sejarah penggunaan dadah, penyalahgunaan dadah, maka anak-anak mereka ataupun keturunan mereka yang selepas daripada mereka itu juga turut berpotensi untuk melakukan dadah. Hal ini kita boleh lihat mengikut kepada kajian, dianggarkan di antara 30% sehingga 70% jikalau ada ataupun jikalau ada daripada keluarganya terlibat daripada dadah, maka risikonya ataupun kebarangkalian remaja turut berisiko untuk bergantung kepada dadah. Itu adalah risiko yang patut kita terima, bahawa jikalau kita ada sejarah keluarga ataupun keturunan kita juga turut menyalahgunakan dadah, maka kita yang sebagai keturunannya ataupun daripada sejarah keluarga itu turut, orang kata, berpotensi untuk melakukan dadah, kerana telah berada dalam diri kita, iaitu genetik kita sudah terbiasa dengan penyalahgunaan dadah. Rentetan daripada itu, ketagihan dadah ini juga adalah disebabkan oleh kesepian dan sendirian akibat tidak mendapat perhatian keluarga. Jadi keluarga ni turut memainkan peranan yang penting, kerana kebiasaannya mereka yang cenderung untuk menggunakan dadah ataupun cenderung untuk menyalahgunakan dadah adalah kerana mereka ini berasa gembira ataupun ingin melepaskan perasaan kesepian mereka simpan ini adalah dengan cara menggunakan dadah, adalah dengan cara memuaskan hati mereka ini dengan menggunakan dadah. Mengikut kepada fakta ataupun kajian yang telah kita kaji, orang yang menggunakan dadah ini adalah orang yang kurang berinteraksi secara positif setiap hari tanpa sokongan sosial dan berpaling kepada dadah untuk menjadikan mereka ini rasa bahagia. Terutama sekali, mereka ini tidak mendapat perhatian daripada keluarga, mereka ini tidak mendapat perhatian daripada orang yang mereka sayang. Jadi rentetan daripada itu, mereka menggunakan dadah ataupun menyalahgunakan dadah ini untuk menjadikan mereka ini rasa puas hati, menjadikan mereka ini rasa seperti kita tahu kan, bila kita menggunakan dadah ni, maka kita kita rasa apa? Rasa senang, rasa puas hati, rasa khayal dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan kegembiraan ataupun perasaan gembira yang tipu-tipu sahaja, yang hanya kita kata palsu, yang sebenarnya menjadikan seseorang itu lebih memudaratkan diri sendiri. Itu adalah satu perasaan yang orang kata efek ataupun kesan daripada penggunaan dadah itu sendiri. Jadi keluarga ini juga memainkan peranan yang sangat penting. Jikalau tidak mahu kepada keturunan kita, keluarga kita juga turut menyalahgunakan dadah, maka keluarga itu berfungsi ataupun mestilah memainkan peranan untuk tidak menggunakan dadah pada awalnya, dan mestilah memberikan anak-anak mereka, keluarga mereka ini perhatian yang positif, memberikan perhatian yang secukupnya, kena sentiasa membimbing mereka dan sebagainya lah. Jadi itu adalah faktor yang kedua untuk penyalahgunaan dadah. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Hanif untuk pembentangan punca yang ketiga, insya-Allah. Baiklah, punca yang ketiga adalah pengaruh media sosial yang tiada batasan. Baiklah, dari segi pengaruh punca yang ketiga ini, iaitu pengaruh media sosial, kita dapat lihat menurut Ida Destiana 2013 menyatakan bahawa penyalahgunaan dari segi media sosial ini adalah satu tindakan di mana seseorang individu maupun satu kelompok manusia ini menggunakan bahan teknologi maklumat untuk tujuan negatif yang boleh membawa kepada fitnah, kemusnahan dan sebagainya. Jadi jadi di sini dapat dikeraskan bahawa penyalahgunaan dadah ini juga turut menjadi sebahagian daripada penyalahgunaan media sosial, yang mana apabila media sosial ini disalahgunakan untuk aktiviti yang tidak baik, maka akan mengakibatkan kemusnahan dalam negara. Contoh, kita dapat lihat golongan remaja pada hari ini lebih meluangkan masa dengan aplikasi media sosial yang menyebabkan mereka ini bebas melakukan sesuatu, termasuklah gejala negatif. Jadi inilah yang akan merisaukan golongan akhlak, akhlak remaja, yang mana tiada batasan ni dalam media sosial ini. Seterusnya, sikap ini mencuba dalam diri remaja untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah melalui pengaruh media sosial semata-mata ingin memuaskan diri mereka. Kadang-kadang kita akan lihat sikap ini mencuba ini dalam diri remaja ini kadang-kadangnya amat tinggi, yang mana mengakibatkan kerana mereka ini baru berada dalam golongan ataupun alam yang dewasa, orang kata, yang mana mengakibatkan mereka ini rasa nak cuba sesuatu yang baru yang memberikan kepuasan kepada mereka ini. Dan kadang-kadangnya adanya di antara, contoh saya bagi kedai-kedai dadah ni, yang mana menjual dadah dan sebagainya ini bukan tujuan untuk kebaikan tetapi untuk tujuan yang negatif, yang mana inilah yang akan menjadi punca kepada penyalahgunaan dadah oleh para remaja. Kerana sekali kita ambil dadah, selamanya kita akan terjebak dengan dadah. Remaja akan menganggap bahawa semua perkara yang dilakukan oleh mereka itu adalah betul. Ya, betul. Kerana apa? Kerana sikap yang mereka ingin tahu itu menyebabkan mereka ini menganggap semua perkara yang mereka nak buat ni
bila kita ambil dadah ni adalah betul sebab dia tidak menyalahi apa-apa undang-undang sekalipun pada pandangan mereka. Jadi, oleh itu remaja yang menyalahgunakan media sosial ini bagi tujuan mencari kedai dadah dengan menganggap bahawa tindakan mereka tersebut adalah tidak salah dan hanya ingin menghilangkan tekanan dalam hidup, malah tiada pihak yang akan menyalahkan perbuatan mereka. Inilah fikiran anak muda yang mana telah di brainwash, orang kata telah di brainwash tentang kebaikan ataupun pengambilan dadah ini. Dadah ini sebenarnya baik untuk tujuan perubatan, tetapi apabila disalahgunakan menjadi impak yang buruk kepada remaja. Jadi inilah yang antara yang saya ingin bincangkan tentang punca media sosial. So justru itu benarlah pengaruh media sosial dengan mencari kedai dadah ini mengakibatkan punca berlakunya penyalahgunaan dadah. Baik, kita kembali dalam kesan yang pertama, iaitu kesan terhadap diri sendiri. Iaitu kesan tersebut dalam konteks komplikasi masalah kesihatan. Tipulah sekiranya penggunaan dadah itu tidak menyebabkan kepada komplikasi kesihatan. Ya, saya tak nafikan dadah juga boleh boleh memberikan kebaikan. Namun dadah juga boleh memberikan keburukan. Tetapi atas faktor apa? Atas faktor setakat mana penggunaan kita terhadap dadah tersebut. Sekiranya kita menggunakan secara berlebihan, maka perkara dadah itu akan memberi keburukan kepada kita. Namun tak dinafikan dadah juga digunakan dalam bidang perubatan. Okey, baik, kembali kepada konteks yang kita akan berbincang sekarang adalah berkaitan dengan kesan terhadap diri sendiri, iaitu dadah ini juga boleh menyebabkan berlakunya komplikasi masalah kesihatan kepada si pengguna. Kenapa? Individu yang mengambil dadah ini lebih cenderung untuk terlibat dalam satu pergaduhan dan kemalangan. Kerana apa? Kerana mereka didorong oleh semangat ataupun keinginan yang tinggi untuk mereka memperoleh dadah tersebut. Mereka ingin mendapatkan dadah tersebut, tapi mereka memerlukan wang. Jadi disebabkan oleh keinginan mereka tersebut ataupun ketaksuban mereka tersebut, mereka terpaksa melakukan sesuatu perkara yang di luar jangkaan ataupun di luar daripada perkara yang mereka boleh lakukan. Jadi disebabkan itulah kita dapat lihat beberapa berita yang disiarkan sama di internet, Facebook maupun di kaca TV menceritakan menceritakan bagaimana seorang pengamal ataupun yang mengambil dadah ini, mereka menimbulkan pergaduhan sehingga akan menyebabkan mereka menyakitkan orang lain hanya semata-mata untuk mendapatkan wang bagi memberi dadah mereka. Okey. Kemudiannya, dadah ini juga boleh menyebabkan masalah kesihatan mental bagi individu yang berisiko. Kerana untuk orang ataupun yang mengambil dadah dalam satu tempoh masa yang lama, sudah semestinya perkara ini akan menyebabkan dan memberi kesan kepada tubuh badan mereka sendiri, dan bukan sahaja kepada fizikal, malah kepada mental. Okey. Kemudian, penagihan dadah yang teruk juga boleh merendahkan sistem imuniti seseorang dan mereka boleh senang untuk mendapat jangkitan. Kerana apa? Kerana antibody badan mereka sudah berada dalam keadaan yang lemah. Kerana hasil daripada campuran bahan-bahan daripada dadah tersebut yang menghakis dan juga yang merosakkan proses ataupun merosakkan imuniti badan mereka. Jadi kesihatan mereka juga akan merundumlah. Jadi senang mendapat jangkitan kuman, kemudian senang untuk mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya yang boleh berjangkit. Tambahan pula sekarang kita berada pada era COVID-19, jadi senang atau penyakit ini sangat luas tersebar, jadi kita memerlukan kepada imuniti yang tinggi. Kemudian pengguna dadah juga sangat boleh terdedah kepada penyakit-penyakit lain oleh kerana imuniti badan yang kurang. Jadi contoh penyakit yang mereka boleh dapat adalah seperti HIV, AIDS, hepatitis, tuberculosis dan lain-lain lagi. Jadi itu merupakan kesan dadah kepada diri sendiri. Kita bergerak kepada kesan yang kedua. Baik, insya-Allah seterusnya kita pergi kepada kesan yang kedua untuk penyalahgunaan dadah adalah kesannya terhadap keluarga. Apakah kesan penyalahgunaan dadah ini terhadap keluarga? Okey, untuk kesan terhadap keluarga, yang pertama sekali, tidak dapat tidak, rumah tangga akan menjadi porak-poranda, perpisahan dan penceraian dalam kalangan ahli keluarga. Ini adalah menjadi salah satu isu yang sering kali dibincangkanlah di negara kita, iaitu jikalau berlakunya penyalahgunaan dalam kalangan keluarga, akan berlakulah porak-poranda, perpisahan, perceraian dan kalangan ahli keluarga dan bergaduh sama sendiri. Dan seterusnya harta benda juga akan berlaku kekurangan ataupun habis kerana debt untuk membeli dadah. Jadi mereka ini mengambil jalan sebab mereka ini bila mana dah ketagih dengan dadah, maka mereka akan cenderung untuk menghabiskan duit mereka. Maka lama kelamaan mereka akan menjualkan barang-barang mereka, mereka akan
mencuri daripada keluarga mereka. Kalau kita tengok daripada statistik kes-kes ni, berlaku banyak sangat pembunuhan, berlaku sangat orang kata curi secara paksa daripada ahli keluarga. Bahkan kalau ada dalam berita, ada yang sanggup menikam emaknya, menikam ahli keluarganya, semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka untuk membeli dadah. Jika kita faham, orang yang sudah ketagih dengan dadah, orang yang sudah lama dalam kancah penyalahgunaan dadah ini, mereka ini seperti tidak berfikir secara waras. Mereka ini hanya berfikir untuk memuaskan nafsu mereka sahaja. Jadi tidak ada nilai kekeluargaan apabila mereka ini sudah, kita kata, sudah ketagih. Bila mana-mana mereka ni tidak saban hari demi hari, mereka ni tidak dapat untuk membeli dadah, maka mereka akan mengambil jalan untuk memaksa untuk mencuri. Mungkin mereka akan minta dulu duit kepada mak ayah mereka. Nak duit sikit ni, mereka keluarga akan pelik juga, kenapa tiap hari minta kan. Jadi daripada itu juga mesti akan berlakunya banyak sangat kes yang macam ni. Jadi selain itu, ia juga akan menjatuhkan maruah dan mencemarkan nama baik keluarga. Kita dah tahu sikap masyarakat kita ni. Jikalau ada je orang yang begini dalam keluarga kita, maka masyarakat akan sentiasa bercakap mengenai keluarga kita. Macam mana mak ayah didik kita ni, macam mana anak ni walaupun dihantar ke sekolah, walaupun dah belajar dan sebagainya, tapi turut kata terjerumus ke dalam kancah penyalahgunaan dadah ini. Jadi kita sebagai seorang remaja mestilah menjaga nama baik ataupun tidak menjatuhkan nama maruah keluarga kita. Dan yang terakhir ini adalah harapan keluarga itu tidak dapat dipatuhi. Kita tahu tidak ada mak ataupun ayah kita ni nak anak-anak mereka ini tidak melakukan yang terbaik, tidak orang kata menjalani kehidupan yang terbaik. Jadi bila mana sahaja kita ataupun remaja ini terlibat dengan penyalahgunaan dadah, maka sudah tentu harapan keluarga ini tidak dapat dipatuhi. Kita sebagai seorang, walaupun kita sebagai seorang ayah, mestilah tidak mahu ahli keluarga kita ini ataupun sebagai ketua keluarga kita ini tidak mahu keluarga kita ini terlibat dengan dadah. Maka ini adalah salah satu faktor ataupun kesanlah daripada apa penyalahgunaan dadah ini terhadap keluarga kita. Menjadi porak-poranda perpisahan, perceraian, duit harta pun tidak akan habis dengan pembelian dadah, dan dianya akan menjatuhkan maruah dan mencemarkan nama baik keluarga kita, dan harapan keluarga kita sendiri itu tidak dapat dipatuhi. InsyaAllah itu sahaja untuk faktor yang ataupun kesan penyalahgunaan dadah yang kedua. Saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya, insyaAllah. Seterusnya adalah kesan terhadap negara. Mari kita lihat apakah kesan penyalahgunaan dadah terhadap negara kita. Baiklah, saya rumuskan di sini kesannya terhadap negara. Negara terpaksa menanggung kos yang terlampau banyak. Hari ini kita dapat lihat negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda negara, sesebuah negara yang tinggi kadar penyalahgunaan dadah. Kos yang tinggi terpaksa ditanggung oleh negara dari segi kos yang nyata dan kos yang tidak nyata. Jadi apa sebenarnya kos nyata dan tidak nyata ini? Mari kita lihat. Kos nyata adalah, contohnya saya senaraikan di situ, iaitu yang pertamanya adalah kehilangan ataupun kerugian pengurangan daya pengeluaran ekonomi, kerana mereka disekat oleh masalah dadah. Yang keduanya adalah kos bagi menyediakan kemudahan rawatan dan pemulihan penagih dadah. Apabila tingginya bilangan ataupun jumlah penagih dadah mengakibatkan apabila mereka ini mendapatkan rawatan juga tinggi, kos rawatan juga tinggi untuk merawat mereka ini untuk proses pemulihan bagi penagih dadah. Jadi itu pun sudah membebankan negara dengan kos yang banyak untuk menampung bilangan jumlah yang ramai. Dan yang ketiga adalah kos bagi menyelenggara program-program pencegahan. Benar,
okey, bukan setakat sahaja kita merawat mereka, kos untuk merawat mereka, tapi kos untuk kita buat program pun akan menjadi banyak sebab terlampau kes yang tinggi mengakibatkan program-program pun kena lebih berleluasa lagi. Jadi apabila kita nak buat satu program itu memerlukan kos yang banyak jugalah. Jadi inilah yang dikatakan kos yang banyak terpaksa ditampung oleh negara. Yang keempatnya adalah kos kerana kerugian akibat daripada aktiviti-aktiviti jenayah yang berkaitan. Okey, apabila dadah ni semakin tinggi maka rugi akibat daripada aktiviti jenayah tersebut. Dan yang terakhirnya adalah kos bagi meneruskan kegiatan penguasaan seperti menambah bilangan orang anggota polis, kaki tangan, jabatan penjara, mahkamah, hospital dan sebagainya. Okey, oleh kerana apa? Kerana bila bilangan penagih dadah itu tinggi mengakibatkan bilangan yang nak menjaga, merawat, untuk menguruskan kes ini, jadi terlampau juga banyak. Jadi ini semua memerlukan kos. Ini yang dimaksudkan dengan kos nyata yang mana kita boleh lihat secara fizikal. Dan yang mana kalau kos tidak nyata yang menyebabkan kos tidak nyata ini yang menyebabkan kerugian lebih besar, yang mana sukar untuk kita tentukan jumlahnya dengan tepat, termasuklah ketakutan dan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat yang mangsa aktiviti-aktiviti jenayah yang dilakukan oleh penagih dan pengedar dadah. Okay, inilah yang dikatakan dengan kos yang tidak nyata, yang mana kita lihat secara di dalaman lah tidak nyata ini. Iaitu jumlah ketakutan dan kekecewaan. Okay, maknanya bila penagih dadah ni kalau kita lihatlah penagih dadah ni dia selalu berhibernasi dan selalu meminta duit secara kasar. Bermakna dia minta, kalau nak duit tu kadang-kadang kalau kita dalam satu cerita tu bila dia bawah pengaruh dadah tu semuanya dah tak makan saman. Ada banyak kes yang banyak kes baru-baru ni telah dikelar kepala ataupun terpaksa dia bunuh mak ayah dia sebab apa? Sebab dadah, sebab nak beli barang. Okay, ini yang akan merisaukan negara yang mana bila sesuatu individu itu di bawah pengaruh dadah sudah tidak ada apa dah bagi dia. Okay? Dia tidak dapat kawal diri dia sendiri. Seterusnya, golongan masyarakat yang terbesar terlibat dengan masalah dadah ini semestinya kaum belia yang menjadi tulang belakang pembangunan negara dan bahkan jadi pemimpin. Tetapi bila mereka terlibat dengan gejala-gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah ini, mana mungkin kita nak adakan pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang boleh membangunkan negara? Amat mustahil. Jadi, perangkaan yang lalu membuktikan bahawa dari jumlah penagih yang dikesan, kira-kira 65% adalah terdiri daripada kaum belia yang berumur di antara 20 hingga 29 tahun. Jadi, dengan adanya statistik ini menunjukkan bahawa golongan yang menghadapi risiko yang tinggi untuk gejala penagihan dadah ini ialah daripada kaum belia sendiri, yang mana menjadi harapan negara. Inilah yang akan membimbangkan negara sekiranya kes ini ataupun remaja masih lagi terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Baik, kita kembali, kita akan membincangkan berkenaan cadangan bagi membentuk keluarga Malaysia, tapi dalam konteks peranan media massa. Okey, baiklah. Kita bergerak, iaitu yang pertama adalah menyebut berkaitan dengan media massa. Kerana sekarang adalah media massa ini sangat rapat dan akrab kepada manusia. Kerana setiap perkara yang kita lakukan sekarang memerlukan kepada media massa, gadget, internet dan sebagainya. Okey, jadi apa yang boleh dilakukan adalah seperti wartawan banyak memaparkan kes-kes mahkamah dan hukuman yang dijatuhkan oleh kesalahan dadah. Kenapa? Kerana kesedaran yang kita ingin tanamkan kepada masyarakat yang melihat. Kerana media massa ini adalah satu perkara yang mudah untuk kita sebarkan dan juga salah satu platform yang sangat-sangat produktif, yang mana media massa ini kita boleh gunakan untuk menanam kesedaran kepada masyarakat. Dan juga yang pertama adalah selaku wartawan mereka boleh memaparkan beberapa kes-kes mahkamah yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku-pelaku yang gunakan dadah sebagai jenayah dan sebagainya. Jadi perkara ini boleh menyebabkan kesedaran kepada masyarakat untuk mengelak daripada terjebak kepada masalah dadah. Okay, kemudian yang kedua adalah banyaknya iklan yang dilakukan dengan kerjasama oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang menunjukkan kesan buruk dadah. Kerana kita boleh lihat sekarang ni di televisyen banyak iklan-iklan yang ditaja, terutamanya seperti yang ditaja oleh Petronas dan sebagainya, yang menceritakan kisah kesan buruk dadah. Walaupun itu hanya sekadar lakonan, tetapi secara teorinya perkara tersebut adalah benar dan perkara tersebut sememangnya berlaku oleh kalangan yang mengamalkan dadah. Jadi iklan-iklan ini mereka lebih menarik perhatian si pelihat ini kerana dengan dramanya dan sebagainya. Jadi ini pun merupakan salah satu inisiatif untuk yang boleh kita lakukan.
Kemudian yang ketiga adalah banyaknya kisah yang dilakonkan di televisyen yang mengisahkan kesengsaraan akibat penyalahgunaan dadah. Seperti yang kita boleh lihat, banyak cerita-cerita drama ataupun dari istilah bahasa Inggerisnya short film yang menceritakan kesan buruk dadah ini, terutamanya kepada keluarga. Bagaimana keluarga itu sengsara kerana kehilangan seorang ayah yang tidak bertanggungjawab, yang meninggalkan keluarga kerana taksubnya dan ketagihnya bapa tersebut terhadap dadah. Okey, kemudian terakhir adalah banyaknya dokumentari yang mengisahkan perjalanan hidup seorang khususnya bekas ahli pusat CRT yang mana mereka itu telah berjaya keluar, dan kisah lama mereka itu diceritakan di PTTV untuk dijadikan sebagai kisah pengajaran dan tauladan. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif atau cadangan yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah ini. Jadi kita akan bergerak kepada cadangan yang kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk peranan diri sendiri, bagi orang kata cadangan yang seterusnya untuk macam mana kita nak mengekang kemarahan ataupun mengekang penyalahgunaan dadah ini di kalangan remaja kita, iaitu kita teruskan kepada peranan diri sendiri. Diri sendiri ini memainkan peranan, diri kita ni sentiasa memainkan peranan untuk kita menerapkan nilai yang baik dan kita mempraktikkan apa yang kita pelajari sejak daripada zaman persekolahan. Kita dah tahu, kita dah belajar dalam pendidikan civic, kita dah belajar dalam pendidikan moral, kita dah belajar dalam agama Islam sekalipun, pendidikan agama Islam, supaya tidak memudaratkan diri kita sendiri. Jadi tunggu untuk diri kita ini hanya untuk mempraktikkan balik apa yang telah kita belajar. Sebab kita dah tahu apakah kesannya, apakah puncanya, dan adakah benda kita ambil dadah itu adalah benda yang baik ataupun benda yang buruk. Jadi tidak dapat didok, diri kita ini sentiasa kena menerapkan nilai yang baik dan kita mempraktikkan balik apa yang telah kita pelajari dalam subjek agama Islam ataupun subjek civic yang kita pelajari daripada zaman persekolahan rendah lagi, sehinggakah kita di alam universiti sekalipun kita sentiasa belajar apakah nilai murni, apakah hukum hakam berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan apa mudarat yang dadah ini berikan kepada diri kita. Seterusnya, diri sendiri ini juga mestilah berkeyakinan dalam membuat keputusan yang bijak, dan diri kita ni mestilah meminta nasihat dan bantuan daripada orang yang tersayang. Ini juga merupakan salah satu cara yang terbaik lah. Kita ni sentiasa kena merujuk kepada ataupun meminta nasihat daripada keluarga kita, daripada ahli-ahli yang rapat dengan kita. Kita tanya, adakah yang kita buat ini adalah keputusan terbaik? Kerana setiap apa yang kita nak lakukan, setiap apa keputusan yang kita nak capai, mestilah orang kata ada restu daripada ibu bapa kita terlebih dahulu. Keberkatan itu terletak daripada ibu bapa. Jadi apa-apa yang kita nak buat, mestilah rujuk kepada ibu bapa kita dulu. Kita buat ni adakah baik untuk kita, adakah tidak baik untuk kita. Walaupun kadang-kadang isunya bermain kita menjalani hidup kita sendiri, tak perlu orang kata nak meminta kepada ibu bapa kita. Tapi bahkan kita silap, ibu bapa kita ni dah melalui zaman muda dia orang, dah melalui zaman tua dia, sehingga ada anak macam-macam kita ni. Jadi kita patut minta nasihat kepada mereka. Dan terus sekali, keberkatan itu terletak daripada kedua-dua ibu bapa kita. Jadi apa pun keputusan yang kita nak buat, apa pun nilai yang kita nak capai, mestilah orang kata kita meminta nasihat dan bantuan daripada orang kita sayang. Walaupun kalau kita dah terjebak sekalipun dalam penyalahgunaan dadah ni, kita maklumkan kepada keluarga kita dan minta bantuan daripada mereka. InsyaAllah orang yang terdekat dengan kita ini akan faham kita, akan membimbing kita lebih daripada mungkin kita dengan sahabat kita, mungkin kita dengan orang luar. Sebab dia ni yang melahirkan kita, dia orang ni yang mendidik kita daripada kecil sampai ke besar. Jadi seterusnya, untuk kita kata peranan yang diri sendiri ni adalah kita ni mesti tahu, mesti faham mengatasi masalah tu, sesuatu masalah ataupun stres dan sebagainya itu bukanlah orang kata dengan cara penyalahgunaan dadah. Bahkan kita kena mengikut kepada saranan agama dan pihak berautoriti. Apa agama kata berkaitan dengan dadah memudaratkan diri sendiri kita ni, seperti yang kita tahu, kita ni sebagai seorang yang beragama Islam sudah tahu kita sepatutnya kena mengelakkan apa yang memudaratkan kepada kita. Dadah ni kalau memudaratkan kepada diri kita, bahkan kita kena elok untuk melakukan perkara tersebut, bukan haram kepada kita untuk melakukan perkara berkenaan. Dan macam mana untuk kita merujuk kepada pihak berautoriti, kita boleh rujuk kepada unit kaunseling, kita boleh rujuk kepada unit serenti berkaitan dengan apa yang kita boleh buat untuk mengekang kepada masalah dadah berkenaan. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting adalah diri sendiri ni patut ketahui dan laksanakan apa tanggungjawab dan amanah kepada diri sendiri. Badan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita ini adalah kita hanya pinjam dari Allah Ta'ala. Kita tidak boleh kita kata memusnahkan badan kita, memudaratkan badan kita. Sebab ini adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala, tidak dapat tidak. Kita punya tanggungjawab dan amanah kepada diri kita ini adalah untuk beribadat kepada Allah SWT, untuk menjaga badan kita ini, untuk melakukan tuntutan agama. Tanggungjawab kita untuk melakukan atau melaksanakan apa yang agama suruh. Jadi kita jikalau dah tahu apa tanggungjawab kita, apa amanah dalam diri kita ini, sepatutnya kita elakkan daripada terjebaknya kepada
penyalahgunaan dadah. Jadi itu adalah sedikit sebanyaklah berkaitan dengan pandangan diri sendiri. InsyaAllah seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah, cadangan yang seterusnya bagi membentuk keluarga Malaysia adalah kita dapat lihat kita boleh memberikan peranan daripada peranan komuniti, ya, yang mana boleh membina sebuah negara keluarga Malaysia yang bahagia. Mari kita lihat. Baiklah, antara peranan komuniti yang boleh kita cadangkan untuk membentuk sesuatu keluarga bahagia yang berakhlak tinggi, yang mana yang pertamanya peranannya adalah mengambil tahu tentang penglibatan aktiviti penanding dadah di kawasan anda. Maknanya di kawasan komuniti sebelah. Okey, dalam makna kata lain, kita ni perlu cakna, nanti sebuah komuniti ni perlu cakna terhadap aktiviti yang telah dijalankan oleh penagih dadah. Maknanya ada ke tak penagih dadah ni. Jadi kena ambil tahulah budak ni ambil tak apa semua, kenapa dan sebagainya. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu mengambil berat terhadap penagih dadah ini. Maka yang seterusnya adalah segera melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey, apabila kita dah tahu tentang keadaan kita punya komuniti, sekiranya ada penagih dadah, segeralah kita melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya aktiviti penyalahgunaan dadah ini terus berleluasa dalam kawasan komuniti kita. Sebabnya apa? Sebabnya bila adanya masalah ni mula-mula sikit, kita takut jadi besar kalau kita tidak melaporkan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita ada bila kita segera melaporkan ni, sekurang-kurangnya kita boleh kawal lagi penularan kes penyalahgunaan dadah ini dalam kalangan komuniti sendiri. Jadi itu pun telah dapat membantu golongan penagih dadah ini untuk terus berubah, okay? Dan seterusnya dapat membentuk keluarga Malaysia. Okay? Seterusnya adalah merancang aktiviti yang sihat. Okay? Yang mana dalam keluarga Malaysia kita ini perlunya kepada perancangan aktiviti yang sihat. Kalau dalam keluarga Malaysia juga telah menggariskan kita perlulah menjadi seorang individu yang sihat. Okay, jadi di situ bila kita merancang aktiviti yang sihat dan sebuah komuniti ini, insya-Allah maknanya kita akan dapat mengelakkan daripada penagih dadah itu untuk mengambil dadah. Jadi sekurang-kurangnya mereka boleh meninggalkan aktiviti yang tidak baik itu dan buat aktiviti yang baik, yang sihat, yang mana tidak akan merosakkan mereka. Seterusnya dapat melahirkan komuniti keluarga Malaysia yang bahagia. Okey, seterusnya adalah yang terakhir, elakkan memandang serong terhadap penagih dadah. Ya, ini betul. Kerana apa? Mereka juga kadang-kadang itu kita tak tahu latar belakang mereka. Jadi sebenarnya mereka ini apabila terlibat penagih dadah ni, kita perlu perlu lebih peka ataupun cakna terhadap mereka ini. Jangan pula kita memandang serong. Walaupun kita dalam keluarga Malaysia ini adalah berbilang kaum, jangan kita memandang serong pun terhadap, jangan kita memandang warna kulit semata-mata. Okay? Kita ni satu keluarga Malaysia. Jadi kita perlu memberikan satu ikatan yang baik, supaya mereka ini kita dapat membawa mereka ini ke jalan yang betul. Mungkin kerana mereka itu keseorangan, sebab tu dah mengambil dadah. Mungkin kerana tekanan dan sebagainya itu membuatkan mereka ini mengambil dadah. Kadang-kadang yang mengambil dadah ini adalah untuk melepaskan tekanan dalam hidup mereka, untuk dia melepaskan stres ataupun beban yang ada dalam mereka itu dengan cara yang mudah, iaitu dengan mengambil dadah. Jadi sekurang-kurangnya bila kita tidak memandang serong itu, kita dapat membantu mereka ini untuk membawa mereka ini ke jalan yang baik. Okay? Tidak kiralah kita ni, tidak kiralah warna kulit sekalipun. Jadi dengan itu maka kita dapat melahirkan sebuah negara Malaysia yang mempunyai ikatan keluarga Malaysia yang utuh. Jadi dengan itu sekian sahaja daripada pembentangan kami daripada kumpulan 7. Okey. Dan akhir kalam, perelokkan akhlak, perindahkan amalan. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.